Dan dia berkawan dengan ramai ulama. Malah dia mendapat, orang kata diploma. Kalau Batu Putih dia dapat diploma, dapat sijil daripada ulama dalam hadis. Dia belum jadi, dia dapat ijazah lah, ijazah hadis, tapi belum jadi ulama hadis lagi. Jadi dia nampak kepentingan tarbiyah Islam kembali kepada yang asalah lah. Itu Quran dan Sunnah. Kembali kepada sifat cara para sahabat itu ditarbiyah. Jadi masa itu dia menjadi penaung kepada banyak madrasah. Kemudian satu lagi sifat dia adalah dia sangat berpegang pada sunnah. Pada waktu itu banyak kumpulan sufi yang mungkin agak ekstrim lah, which is dia pun berkawan juga kumpulan sufi ni, tapi dia sangat berpegang pada sunnah. Contohnya apabila dalam satu khalaqah dia berbincang tentang bagaimana Rasulullah memegang pedang. Lalu dia kata, salah ni cara tentera pegang pedang ni. Lalu ditukar dalam training manual cara pegang pedang. Semata-mata kena nak ikut sunnah. Kadang orang tak nampak lah, kata alah benda kecil je. Tapi benda kecil itulah yang menjadikan barakah kepada tentera tu. Jadi kerana mereka nak tiru cara Nabi, walaupun mereka mempunyai idea yang pelbagai, mereka kreatif dan sebagainya, tapi mereka nampak sunnah itu adalah yang terbaik. Contoh macam ada cerita kan, yang tentera tu mereka berperang melawan Rom, kemudian beberapa lama tak dapat perang. Lepas tu mereka tengok dalam diri mereka, apa sunnah yang kita tak pegang lagi. Rupanya mereka tidak bersugi. Lalu semua pakai sugi yang ramai. Lalu takutlah tentera kerana dikatakan mereka tu semua makan kayu. Tak tahu, saya tak cerita ya. Itulah cerita. Dan kemudian dipaksa atau dibuka. Sebab dulu pada waktu ni sudah mula ada tentera profesional. Kalau pada zaman Rasulullah, mana ada tentera profesional? Semua tentera adalah sukarelawan, dan mereka adalah orang yang daripada berbagai background. Jadi pada waktu ni dia mula rekrut daripada golongan ulama dan para qari, imam dan ahli sufi untuk masuk dalam tentera dia. Dia nampak kepentingan bahawa dalam tentera itu perlu ada orang-orang yang bawa barakah ni. Sebab dia beritakan pada satu misi dia menakluk satu daerah, dan pada waktu tu masih zaman muda-muda dia lah. Jadi dalam kemah tu dibuat perayaan dengan ada arak dan ada perempuan. Lalu ditegur oleh ulama. Dan selepas ditegur oleh ulama, dia menangis. Dan dia kata, bagaimana aku nak menakluk hadis ni kalau tentera aku begini? Faham? Jadi dia mula masukkan golongan-golongan ulama ke dalam tentera dia. Dan juga satu benda yang sangat penting pada waktu tu adalah semangat jihad telah hilang di dalam masyarakat. Orang semua sudah tidak ingin lagi berjihad. Sebab kita ingat kalau dalam graf ISK tu, waktu tu adalah kemuncak dunia kan. Semua sedang sibuk dengan sama ada dengan hiburan, semua tu masa tu adalah the perfection of culture. Jadi dibuatlah seni makanan, seni menari, seni muzik, seni bukan benda tu semua tak bagus, tetapi dilupakan seni kepahlawanan. Faham tak? Jadi pada waktu tu ulama semua nampak benda ni. Dan dia start daripada Imam Ghazali lagi. Imam Ghazali yang menerbitkan risalah Ihya Ulumuddin before tu, untuk membersihkan kembali keadaan masyarakat yang sudah mula sedikit demi sedikit meninggalkan Islam lah. Lepas tu diwarisi oleh Nuruddin Zanki ni. Dan pada waktu tu dia mempromotkan cita-cita tentang jihad. Sebab sama macam sekarang ni jihad tu adalah satu benda yang kita macam enggak asing. Dulu tu macam standard lah, semua nak pergi berjihad. Contohnya taksubnya orang pada jihad pada zaman Nabi. Ingat ada cerita tadi perang Mu'tah ni kan? Perang Mu'tah yang diorang kalah kan? Lepas tu Khalid kata kita balik lah kan? Tahu tak balik kenapa? Dia kena balik batu dengan budak-budak kecil dekat Madinah. Dia kata kamu ni pengkhianat, pengecut. Budak-budak kecil boleh batu. Apatah lagi orang tua, lagilah keji. Kata dalam Islam mana boleh patah balik. Sampailah Nabi pun kata jangan balik batu pada mereka. Mereka akan kembali ke sana insya-Allah. Nampak tak? Jadi pada zaman Nabi, budak-budak taksub dengan jihad. Pada zaman ni, dekat zaman ni Nuruddin, dan zaman sekarang,
Mana ada budak-budak macam tu? Budak yang tak suka jihad mungkin kena balik batu. Tak, bila kita cakap pasal jihad, kita sebut dia J-word kan. Orang takut kan. Jihad ni apa ni? Tapi pada waktu ni banyak risalah-risalah jihad yang diterbitkan. Jadi jihad ni ada banyak kategori lah. Dan itu yang kita nak belajar Nusrah. Kita jangan takut lah tersebut kata jihad ni, sebab takut nanti kena tangkap dengan teroris kan. Dia tidur teroris. Sebab jihad senjata tu adalah jihad yang final sekali. Mula-mula jihad perkataan, jihad tulisan, jihad ni dalam hati. Jadi pada waktu tu semua jihad tu dah tak ada dah. Jadi ulama'-ulama' menggiatkan pada waktu ni tulisan-tulisan pasal jihad. Begitu juga dengan diterbitkan satu kitab yang sangat special, dia panggil Fadail Al-Quds. Dan kitab itulah yang menjadi rujukan kepada tadi yang kepentingan Al-Quds itu. Kali pertama dalam sejarah terpaksa ditulis satu buku untuk menceritakan tentang kepentingan Al-Quds. Sejak pada zaman Nabi sehinggalah pada zaman ni, semua orang tahu Al-Quds itu penting. Tak ada siapa berani dispute. Tapi apabila orang sudah melupakan tentang kepentingan Al-Quds, lalu orang tak tahu dah apakah dalil hadisnya, dalil Qurannya, apakah signifikannya Nabi Isra Mi'raj ke sana kan? Lalu terpaksa diterbitkan oleh ulama. Lalu benda ni digunakan oleh Nuruddin untuk membina balik masyarakat dia kan? Dan itu strategi on the ground lah. Satu lagi, dia buat mimbar Masjid Al-Aqsa. Mimbar ini dia buat dengan menggunakan kos yang sangat tinggi, dan juga diberitahu pada semua orang, aku nak buat mimbar untuk Masjid Al-Aqsa. Sedangkan waktu tu Masjid Al-Aqsa di bawah Rom. Jadi untuk apa? Untuk membuatkan sifat positif bagi rakyat dia. Kita akan dapat balik Masjid Al-Aqsa kan? Mimbar ni akan diletakkan di sana. Strategi ni dipakai juga oleh Nabi SAW. Apabila seorang daripada Palestin, dia masuk Islam dan berjumpa dengan Nabi, masa tu waktu tu adalah around waktu perang Tabuk. Jadi dia berjumpa dengan Nabi. Nabi pun berkata, aku mewakafkan Al-Khalil Hebron. Nabi tak sebut Hebron, Khalil panggil Al-Khalil kepada engkau dan keturunan kau. Dan sesiapa yang cuba menawannya daripada kau, maka dia adalah orang yang zalim. Dan benda ni dipanggil wakaf. Nabi telah pun mewakafkan Hebron, Khalil tu, kepada At-Tamin Daus Ad-Dari. Walaupun pada waktu tu belum buka lagi mana Palestin. Dan untuk apa? Positif. Dan apabila betul-betul dibukanya Palestin tu, dibuka Baitul Maqdis, memang Khalifah memberikan, Umar memberikan tempat tu kepada Tamin Daus Ad-Dari dan kepada keturunannya. Sehinggalah dirampas pada zaman sekarang oleh orang yang zalim. Nampak tak? Jadi kita kena positif dalam membuka balik Masjid Al-Aqsa ni. Kita dah kata tu tanah aku. Yalah, actually tanah semua orang. Semua orang berhak terhadap tempat tu. Tapi Imam Ghazali dalam memfatwakan, sebab pada zaman ni lah, zaman ni tiba-tiba ada seorang ulama ni kata, seorang hakim kata, wakaf Nabi buat tu tak valid. Sebab Nabi tidak memiliki Palestin pada waktu tu. Mana boleh mewakafkan satu benda yang tidak valid. Lalu Imam Ghazali dia berhujah balik, dia kata Nabi adalah imam bagi satu dunia, dan ada hadis yang menyebutkan Allah telah menjadikan satu bumi ini masjid untuk Nabi. Dan Nabi itu boleh mewakafkan tanah syurga kepada siapa-siapa dia nak, apatah lagi tanah dunia. Lalu dia kata dia menghukum kafir hakim tadi yang menafikan bahawa wakaf itu valid. Jadi ikut fatwanya, siapa yang menafikan wakaf itu valid sampai sekarang, dia kafir. Dia tidak percaya kepada Nabi punya fatwa, Nabi punya ruling. Okay, jadi itulah strategi Nuruddin pada waktu itu. Dan kemudian kita dapat tengok strategi dia in terms of taktikal. Mana betul ni? Jadi apa yang dibuat pada waktu itu? Apabila ayah dia meninggal, Imaduddin Zanki mewariskan Aleppo kepada Nuruddin, dan Mosul kat sini, kat luar ni, kepada adik dia, Saifuddin Ghazi. Lalu mereka berdua menyerang County of Edessa. Edessa ni Kristian waktu ni. Dia sama macam strategi yang kita bincang awal tadi. Di mana Parsi nak dapatkan Jerusalem, dia dapat sini tu.
Dia start dengan Edessa, lepas tu dia turun bawah. Jadi sama dengan Nuruddin dengan adik dia. Lepas tu dia dapat Edessa. Bila dapat Edessa, dia dah cuak dah. Dan dia buat perjanjian dengan Damsyik dan juga Fatimiyah. Dia ada separate perjanjian. Fatimiyah ni kononnya macam dia nak buka balik Jerusalem, tapi dia ada perjanjian dengan dia. Dan Raja Damsyik pada waktu tu dia tidak meletakkan walak dia kepada khalifah. Walak dia daripada diri dia sendiri. Jadi dia independen. Jadi Nuruddin takkan nak bunuhnya, senang-senang macam tu kan, orang Islam juga. Jadi dia cubalah untuk soft politik dengan dia, dengan berkahwin dengan anak dia. Lepas tu cuba untuk menyatukan kerajaan dia adik dia dan Damsyik kan, tapi susah. Sehinggalah Raja tadi meninggal dunia. Dan bila meninggal dunia, dia terus gerakkan tentera dia dan conquer Damsyik. Jadi dia dapatlah Damsyik. Dia dapatlah bawah Syam sekali kan. Jadi seluruh Syam dia dapat. Tetapi dia tak dapat Kerajaan Fatimiyah. Dan Kerajaan Fatimiyah ni backstab dia apabila General Kerajaan Fatimiyah ini bekerjasama dengan Kingdom of Jerusalem ni untuk menentang Nuruddin. Lalu apa Nuruddin buat? Dia hantar anak usrah dia bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Memang anak usrah dia pun ke Kerajaan Fatimiyah. Dan Kerajaan Fatimiyah ni dia ada khalifah dia sendiri. Dia tidak declare diri dia walak kepada khalifah Abbasiyah. Lalu dia duduk kat sini. Dia kata I am at your service. Dia kata, Salahuddin kata. Jadi Salahuddin menjadi general kepada Kerajaan Fatimiyah. Sebab dia tak nak perang, dia nak menjatuhkan, dia nak buat kudeta kepada Kerajaan Fatimiyah. Jadi dia jadilah general Kerajaan Fatimiyah ni. Dan Khalifah Fatimiyah ni sakit pada hari. Dan apabila sakit, pada waktu tu Nuruddin dah banyak kali dah bila kau nak jatuhkan kerajaan tu. Tapi dia kata sabar lu. Berapa kali lah dia hantar surat, dan malah apabila Nuruddin tak sabar menunggu dia untuk jatuhkan kerajaan Fatimiyah ni, dia setelah berapa kali hantar sendiri tentera untuk menyerang Batu Maqdis. Tapi kalah lah, obviously. Jadi bila satu hari dia sakit, kerajaan Khalifah nama adik biasanya, dia meninggal, dia sakit, kemudian diarahkan setiap masjid memberi khutbah dan mendoakan Khalifah Abbasiyah dan tidak lagi mendoakan Khalifah Fatimiyah. Jadi raja tu sebab dia sakit kat istana, dia tak tahu itu tu, dan dia mati dalam keadaan tidak tahu dia telah pun dijatuhkan. Jadi pada waktu tu jadilah kerajaan ni kerajaan Ayyubi, Salahuddin Ayyubi. Jadi dicuba untuk menyatukan kerajaan Fatimiyah dan kerajaan Nuruddin. Tapi Nuruddin meninggal dunia sebelum sempat disatukan kerajaan tu. Lalu diwarisi kerajaan Nuruddin tu oleh anak dia, Salih Qul Muqtaq. Itu gelaran dia, nama dia Ismail Al-Fatah. Dan budak tu umur 11 tahun. Jadi bila budak dia umur 11 tahun, dalam keadaan pemerintahan dia tu dengan dia berperang sana sini, macam susah lah kan. Dan general-general kerajaan Nuruddin tu tanya Salahuddin, bila kau nak balik? Menyatukan balik, ambil baliklah kerajaan ni. Dia kata tak boleh, aku setia kepada anak Nuruddin. Dia setia pada ketua lah Salahuddin ni. Sehinggalah apabila berlaku kekecewaan di Damsyik, akhirnya Salahuddin ni pandai. Dia berkahwin dengan Balu kepada Nuruddin, iaitu mak budak tu. Lalu jadilah semua kerajaan ni kerajaan Ayyubi. Kerajaan ni dia dah kahwin dengan Abang Masyuli kat sini. Kat sini dia dah buat kudeta. Dia semua dia punya. Mana ada. Tapi that's not the point. Point ni adalah untuk dapatkan Batu Maqdis ni, dia kena kepung dengan Damsyik dan Mesir. Nampak tak? Dia start dengan Edessa, turun ke Antioch, turun ke Damsyik, kemudian pergi ke Mesir, Kairo, Sinai. Barulah dapat dikalahkan secara total kerajaan Jerusalem ni. Lalu bila kerajaan Jerusalem ni dikalahkan, Salahuddin Ayyubi memberikan perjanjian keamanan yang sama seperti Umar. Di mana dia kata setiap yang ingin keluar boleh keluar, dan setiap yang ingin tinggal boleh tinggal di sini. Kemudian ada jenis-jenis dia kata kita buat tebusan lah kalau nak keluar. Dia meletakkan tebusan yang sangat murah. Malah apabila beberapa orang datang berjumpa dia, kata kami tak mampu bayar, dia kata kau keluarlah dengan percuma.
Dan dia tidak memusnahkan gereja, dan dia membenarkan Yahudi balik. Sebab bila Rusia dia pegang, Yahudi tak masuk. Jadi dia membenarkan sekali lagi Yahudi. Jadi Yahudi ni, kita baik kat dia. 2 kali kita buat baik kat dia. Tapi dia buat jahat kita, lah kat dia. Nampak tak? Jadi itu fikrah kita. Kita tidak menentang mereka kerana mereka Kristian atau kerana mereka Yahudi. Malah kita memberikan keamanan untuk semua. Dan kita menolak mereka yang claim tempat ni untuk mereka saja. Jadi malah pada waktu tu Salahuddin berkawan dengan Raja Richard. Raja England, Richard the Lion King, The Lion Heart. Lion Heart. Richard the Lion Heart. Lepas tu dia berkawan dekat Kingdom of Jerusalem ni. Sampai Raja Richard kata, "Kau jagalah tempat ni, aku dah tak nak. Aku nak balik negara aku kacau bilau dekat England lah. Aku duduk kat sini, nak kena jaga tempat ni. Sebab aku nampak kau lagi adil daripada aku jagalah." Tapi sebelum sempat dia balik, dia sudah pun mati. Jadi sebenarnya kerajaan Kristian pun mengiktiraf keadilan Salahuddin Ayyubi. Okay. Sekejap je habis. Kemudian lepas tu banyak lagi lah serangan-serangan untuk menawan Baitul Maqdis ni oleh tentera Salib. Tentera Salib ni datang 9 kali. Dan antara yang paling besar selepas tu adalah apabila dia bekerjasama dengan kerajaan Armenia dan juga Mongol. Apabila Mongol datang kan, dan mereka menunggu-nunggu bila Mongol datang. Kenapa Mongol datang? Kerana Mongol datang dan bersatu dengan mereka kerana anak Genghis Khan, nama apa? Belagu. Dia berkahwin dengan orang Kristian. Dan strategi sama dia pakai nak buka balik Jerusalem. Dia mesti start dengan Edessa, Antioch, Damsyik, turun ke Jerusalem. Pada waktu itu tentera Kristian hanya bertumpu di pantai. Mereka datang ke laut je. Tentera darat mereka suruh tentera Mongol. Pandai dia orang ni. Dia orang tak nak mati kan, dia suruh lain. Tapi time tu dia orang tidak berjaya lah. Jadi itu boleh baca sedikit lah, panjang lah kot sejarah perang salib ni. Okey, kemudian selepas itu pada zaman Khalifah Osman ya, kerajaan yang memerintah adalah kerajaan Islam di Baitul Maqdis. Pada waktu itu bilangan orang Yahudi sangat sedikit. Kita boleh buat kajian saja kenapa bilangan orang Yahudi yang Kristian sangat sedikit. Adakah sebab Islam yang menghalau mereka keluar, ataupun sebabnya kerana tempat itu barakah dan mereka melihat kita sebagai pemimpin yang adil, mereka semua masuk Islam. Dan itu yang berlaku sebenarnya, sebab kita tidak pernah menghalau Yahudi dan Kristian keluar daripada Baitul Maqdis. Jadi semasa tahun 1917 Perang Dunia Pertama di mana kerajaan Turki Osmaniyah berada dalam paksi kejahatan, evil axis kan, the axis of evil, iaitu Jerman dengan Austria dengan Turki lah, dan berlawan dengan Rusia, dengan British, dengan Perancis kan. Kalau kita kaji, kerajaan itu adalah perang itu adalah perang yang menghapuskan sistem raja-raja. Pada waktu itu Austria dengan Jerman dengan Turki sistem raja. Yang datang menyerang adalah kerajaan negara-negara yang republik, kecuali British. Tapi British sebab dia ada Manakata. Jadi Manakata sebenarnya raja dia tak berkuasa. Jadi apabila diserang kerajaan Turki Osmaniyah, pada waktu itu di Manchester ada seorang manusia bernama Chaim Weizmann. Dia seorang profesor chemistry di University of Manchester. Bangga. Dia seorang Yahudi. Dia adalah Presiden Zionis bila tau. Dan dia menjadi Presiden Israel pertama. Dia telah buat satu teknik, minta maaf kami kerana tak erti lah, tapi yang boleh menyebabkan letupan peluru tu lagi efisien, menyebabkan jadi dia dapat reload peluru tu lagi laju lah. Jadi itu sumbangan Chaim Weizmann kepada kerajaan British. Lalu apabila Churchill tanya, apa yang kau nak untuk benda ni? Kami nak Palestin.
Lalu dibuatlah Balfour Declaration dengan Sykes-Picot Agreement. Kan, semua kerajaan-kerajaan itu dibagikan antara Perancis dengan British. Jadi British dapat dapat Palestin lah. Kan? Pada waktu itu Khalifah jatuh. Jadi apabila Khalifah jatuh, semangat nasionalisme disuntik ke dalam setiap orang Islam. Bukan setakat Arab je semua. Termasuklah orang Kurdi, orang Turki, orang Arab, orang Iran, semua lah. Kan? Lepas tu dipecah-pecahkan negara Islam yang besar. Syam yang tidak pernah mengenal erti sempadan, dipecah-pecahkan kepada sempadan. Lalu diberikan kebanyakan mereka negara-negara masing-masing kecuali bangsa Kurdi. Mereka ada satu tempat mereka sendiri kat kawasan gunung. Tapi negara itu dipecahkan kepada Iraq, kepada Turki, kepada Syria. Kenapa? Kerana Salahuddin Al-Ayyubi berasal daripada bangsa Kurdi. Sedangkan kalau mereka menyuntik semangat nasionalisme dan mahukan setiap bangsa dan negara mereka sendiri, kenapa tak boleh pada bangsa Kurdi? Kan? Dan apabila dijatuhnya Khalifah, beberapa Amir-Amir di setiap kawasan, khususnya Amir Mekah ataupun Amir di Jordan, mereka isytihari Khalifah baru. Tapi tak ada siapa mengiktiraf isytiharan mereka. Lalu, kenapa mereka tak iktiraf? Kerana orang lain pun ada Khalifah juga. Sebab semua ada semangat nasionalisme. Lalu itulah yang menggusarkan seorang yang bernama Imam Hassan al-Banna. Lalu tertubuhlah pada 1924 Ikhwan Muslimin. Okey, sekarang saya akan buktikan bahawa Ikhwan sebenarnya yang menjadi pelopor kepada perjuangan untuk pembebasan Palestin kali ketiga. Jadi pada waktu itu 1924 mereka mula mengangkat panji. Dua panji. Panji utama iaitu yang penting yang umat Islam telah hilang, itu panji ummah dan panji jihad. Pada waktu itu semua orang tidak faham apakah itu ummah. Sebab mereka telah disuntik oleh semangat nasionalisme. Jadi ummah adalah bangsa mereka sendiri. Tapi Hassan al-Banna dalam menerbitkan usul satu, iaitu dia kata Islam adalah satu sistem yang bersepadu mencakupi seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air atau kerajaan dan rakyat. Islam adalah akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan. Islam adalah pengetahuan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman. Islam adalah benda dan harta atau pendapatan dan kekayaan. Islam adalah jihad dan dakwah atau tentera dan gagasan. Selain itu, Islam juga adalah akidah sejahtera dan ibadah yang sahih. Yang atas ni, terus saya cakap Islam adalah negara dan tanah air. Jadi apabila datangnya pemikiran-pemikiran nasionalisme, negara Iraq adalah ada sempadannya, negara Iran ada sempadannya, negara Syria ada sempadannya. Imam Hassan al-Banna berkata, kita semua satu negara, tidak ada sempadan antara kita, dan kita semua adalah warga negara satu, warga negara Islam. Islam tu adalah negara kita. Jadi pada waktu itu, orang-orang yang betul imannya, mereka tertarik pada benda ni. Tapi orang-orang yang mula diisyaratkan semangat nasionalisme, bukan kata nasionalisme tak bagus, tapi nasionalisme yang melampaui daripada iman daripada agama, pada Islam. Lalu benda tu diletakkan dahulu. Lalu setiap negeri tu mereka fikir tentang diri mereka je. Itulah kerja hasil daripada Lawrence of Arabia. Boleh tengok movie dia sangat best, Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia ni dia datang, dia bekerjasama dengan orang-orang Arab untuk menentang Turki Osmaniyah waktu itu, dengan Raja Sharif Hussein. Jadi sebab itu Raja Sharif Hussein tu dapat Transjordan lepas tu sebagai balasan terima kasih kerana menolong Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia ni dia memang sangat jahat lah. Dia spy lah, just born awal lah, just born klasik. Tapi akhirnya dia mati ingat sidang motor je. Macam tu dia, tak mati syahid pun dia. Jadi bermulanya slogan baru yang kata kita semua ada satu ummah dan menolak kepada perpecahan. Kemudian Imam Hassan al-Banna juga berkata, kenapa kita bertakut pada jihad, the J word tu? Sebab dia katakan dalam hadis, siapa yang mati tidak pernah berperang atau tidak pernah berniat untuk berperang, dia matilah keadaan jahiliah. Dan jadi kita kena faham dalam fiqh jihad. Contohnya macam Imam Al-Qarawi, Syekh Yusuf Al-Qarawi tulis satu buku fiqh jihad.
Orang semua takut bila cakap jihad. The J word ni, dia ada banyak peringkat dia. Pertama adalah peringkat dalam hati. Itu terbukti melalui Nabi apabila dia balik daripada perang. Sahabat, dia kata pada sahabat, kita kembali daripada jihad yang besar, yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Itu jihad hati kita sendiri. Dan itu dulu yang Imam Hassan Al-Banna nak terapkan dalam setiap orang Islam yang dia sentuh, iaitu jihad untuk membersihkan hati dahulu. Kemudian jihad untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk menegur, menegur dengan perkataan, dan kemudian dengan daya kita sebarang kerosakan. Dan kemudian jihad yang lebih besar itu adalah berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Dan yang lebih besar lagi adalah jihad perang. Dan jihad perang itu dia perlu ada beberapa kriteria untuk ditunaikan kan, jihad tu. Iaitu apabila jihad kerana harta kita dirampas. Kerana dalam hadis Nabi disebutkan, apabila seorang bertanya, wahai Rasulullah, apabila orang datang ke rumah aku dan merampas harta aku, apa yang tak perlu bukan? Nabi kata, ajaklah daripada Islam. Kemudian ajaklah daripada Islam. Kemudian ajaklah daripada Islam. Kemudian bunuhlah dia. Jadi kalau dia mati, dia masuk neraka. Jadi kalau kau mati, kau masuk syurga. Nampak tak? Jadi itu jihad. Mempertahankan harta kita adalah jihad. Kemudian jihad apabila tanah air Islam itu dirampas. Kemudian jihad apabila berlaku kezaliman di tanah lain-lain. Macam itu yang berlaku apabila Nabi itu buka Fatu Syam dan buka negeri lain, kerana kawasan itu berlaku kezaliman terhadap rakyat dia sendiri. Itu yang disebutkan oleh sahabat yang bertanya apabila kerajaan Parsi, Rustum tanya kepada dia, kenapa kau datang ke sini? Kami nak keluarkan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada taat kepada Allah, kepada kezaliman agama, kepada keadilan Islam. Kerana agama digunakan secara zalim untuk menindas rakyatnya. Dan pretek yang sama digunakan oleh mereka apabila dia datang ke Iraq untuk bawa demokrasi. Untuk bawa demokrasi je, bunuh orang 1 juta. Sebab dia kata kerajaan Saddam Hussein zalim. Dia ikut sunnah kita tu sebenarnya. Kita boleh tengok satu kerajaan zalim pada zaman dulu lah. Kita membuka kerajaan itu daripada kezaliman tu, buka negeri itu daripada kezaliman tu. Itu yang berlaku pada Baitul Maqdis sendiri. Baitul Maqdis itu dizalimi apabila setiap rakyat-rakyat dalam tu dihalang daripada untuk beribadat dalam gereja ataupun temple dia orang ataupun masjid Al-Aqsa. Lalu kita buka dan kita benarkan semua. Itu maksud jihad. Dan itu yang ditarbiahkan oleh Imam Hassan Al-Banna. Dan dia start di Mesir lah. Tetapi sebab ramai student-student daripada Palestin yang berada di Mesir, pada waktu itu fikrah ini sangat popular lah di kalangan pelajar-pelajar Palestin. Dan malah cawangan pertama Ikhwan di luar daripada Mesir adalah di Gaza. Kemudian barulah dibuka kepada Syria dengan apa ni? Said Abdullah nama tu, apa nama dia? Dan dibuka di Lebanon, di Jordan dan sebagainya. Pada tahun 1948, Imam Hassan Al-Banna sudah mempunyai, ataupun Ikhwanul Muslimin sudah mempunyai 500,000 ahli. Itu ahli yang berdaftar, penyokong, simpatisan dipanggil, lebih ramai lagi. Jadi pada waktu itu dia telah tumbuhkan satu jawatan kuasa, berbincang bagaimana nak masuk pilihan raya. Tetapi pada waktu yang sama terjadilah An-Nakbah, iaitu Israel mengisytiharkan negara Israel Raya yang merdeka. Sebelum tu kan dia orang bincang kan, nak pecahkan macam mana tanah Palestin kepada Israel dengan Palestin. Dia orang kata lama sangat, kita rancang, kita merdeka. Lalu apabila dia rancang benda tu, semua negara Arab menghantar tentera untuk berperang dengan Israel. Dan kejadian itu dipanggil An-Nakbah. Jadi Ikhwan antara yang pertama menghantar tentera ke sana. Dan bukan setakat Ikhwan daripada Mesir, malah daripada Syria, daripada Jordan, daripada Lebanon, semua menghantar tentera. Malah pada waktu itu cawangan Ikhwan di Palestin diketuai oleh Mufti Amin Husseini. Mufti Amin Husseini siapa? Dia adalah Mufti, the Grand Mufti of Jerusalem. Dan dialah yang
Yang kita nampak kalau dalam gambar kan, kalau orang cerita orang Islam ni jahat, antisemitism, sebab Imam Hamid Hussein ni pergi berjumpa dengan Hitler. Biasa orang nak cakap Islam ni memang benci Yahudi sebab gambar tu lah. Dia cakap lah Imam Hamid Hussein ni. Tapi kita boleh explain kenapa sebenarnya dia berjumpa Hitler. Jadi pada waktu tu mereka semua mengangkat senjata dalam jihad. Sedangkan pada waktu tu dalam keahlian Ikhwan sendiri, mereka sudah berbincang bilakah kita nak masuk pilihan raya secara aman dan cuba untuk menukar pemerintahan Mesir yang korup ni. Imam Syarabani kata, nanti sabar dulu. Tapi bila berlakunya An-Nakbah, mereka tidak teragak-agak untuk menghantar tentera, berpuluh-puluh ribu tentera. Mana tahu tak siapa yang pergi buat benda ni? Seorang sangat popular, nama dia Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi tu, dia adalah ulama yang berjihad. Tak ramai ulama yang berjihad. Salah seorang lagi nama dia Syekh Abdul Azam. Dia Syekh Abdul Azam ni kan, dia kata kan, dia buat fatwa kenapa kita pergi berjihad di Afghanistan dan sebagainya kan. Dia kata ramai orang tentang fatwa aku, tapi sebenarnya dalam ikut fiqh, ulama yang tidak membuat sesuatu, dia tidak layak membuat fatwa dalam hal itu. Ulama yang tidak semayang, dia tidak layak buat fatwa semayang. Ulama yang tidak puasa, dia tidak layak untuk buat fatwa puasa. Jadi ulama yang tidak berjihad tidak layak untuk cakap aku ni salah fatwa aku dalam jihad. Itu saya bilang nanti. Jadi Syekh Al-Qaradawi ni adalah the rare breed lah. Jarang ulama-ulama berjihad ni. Jadi dia berjihad pada waktu dia adalah remaja. Bila dia ceritakan dengan keadaan tak ada senjata, dia pergi perang tu dengan harapan adakan ada orang mati, dia boleh ambil senjata orang tu, sama ada tentera Mesir ataupun tentera Yahudi sendiri. Pergilah kerana tak ada senjata tu, jihad. Sebab apa? Sebab Palestin kot, Baitul Maqdis kot, tak perlu bagi dalil kot. Sebab benda tu memang terkandung dalam fikrah Ikhwan. Pada waktu tak ada siapa peduli. Orang start peduli pada 1948 apabila kerajaan kerajaan Jordan dia membawa idea nasionalisme. Dia nak memasukkan Palestin dan Israel tu ke dalam jajahan Jordan. Jadi dia hantar tentera. Begitu juga dengan Raja Farouk menghantar tentera juga. Jadi mereka, setiap negara yang berikut berperang pada 1948 ni, mereka berperang atas nama demokrasi, atas nasionalisme. Dan itulah yang berlaku apabila mereka selepas habis perang, Gaza diletakkan di bawah pemerintahan Mesir, West Bank diletakkan di bawah pemerintahan Jordan. Negara Palestin tidak wujud pada 1948. Hanya wujud negara Israel dan negara Arab serantau. Palestin tak wujud tu. Jadi nasionalisme telah mengkhianati rakyat Palestin. Okey, dia boleh kata dia orang telah menyelamatkan orang Palestin kan, orang diberikan warga negara dalam negara-negara Arab lain. Mereka semua duduk dalam refugee camp. Mereka tidak dilayan sebagaimana rakyat yang sepatutnya dilayan. Dan kalau mereka menerima untuk menjadi warga negara, syaratnya adalah mereka tidak boleh kembali ke Palestin. Jadi sebab itu dekat Lebanon yang kami ikram ataupun Israel Institution atau orang bagi Lebanon tu, sebab 2 square kilometer ada berapa juta orang duduk kat situ, mereka tak boleh keluar. Mereka kena duduk situ je. Mereka tidak kalau mereka kaya pun mereka tak boleh beli tanah kat luar. Sekolah diprovad oleh UN. Dan bangunan semua tinggi-tinggi. Sebab mereka tak ada tempat dalam rumah. Jadi dia only way is going up kan. Jadi kalau pergi situ, diceritakan oleh orang delegate kami yang pergi, boleh sakit. Sebabnya air kubahan atas jalannya memang berbau. Itulah dia yang kata rakyat Palestin dibela oleh negara Arab lain. Itulah dia. Sebabnya nasionalisme, mereka bawa ideologi bangsa kami lebih penting, negara kami lebih penting daripada negara kamu. Itu yang berlaku. Jadi pada waktu 1948 tidak ada negara Palestin. Gaza diletakkan di bawah pemerintahan Mesir. Lalu bila diletakkan di bawah pemerintahan Mesir, kita kena ingat bagaimana Ikhwan dikhianati semasa perang 1948 ni. Mereka berada dalam 30 km saja daripada Baitul Maqdis. Mereka dapat mara sehingga 30 km dan Yahudi sudah pun takut. Berita ni susah nak dapat kecuali daripada publication Ikhwan. Jadi Yahudi takut, lalu mereka memaksa US untuk menghubungi Raja Farouk untuk memaksa tentera Mesir membawa tentera Ikhwan pulang ke Mesir secara paksa. Mereka dipaksa untuk letak senjata.
Dan apabila mereka kembali ke Mesir, semua mereka dimasukkan dalam penjara. Kerana mereka adalah illegal combatant. Mereka bukan tentera. Mana boleh angkat senjata? Lepas tu, US tak berhenti lagi. US minta Mesir untuk membunuh Imam Hassan al-Banna. Lalu pada tanggal 12 April, kan, maksudnya pada hari jadi Raja Farouk, hari jadi dia, Imam Hassan al-Banna ditembak di luar pejabat dia. Dan tak ada di kawasan tu, tidak dibenarkan sebarang teksi ataupun ambulans untuk masuk. Akhirnya adalah teksi masuk dan bawa ke hospital. Dia tak mati lagi 3 jam, sehinggalah dibiarkan mati di atas katil. Itu dendam Yahudi dan dendam mereka kepada Ikhwan. Dan selepas pada itu, Ikhwan dia masuk underground. Sebab mereka pada 1954 mereka diharamkan. Pada awalnya mereka adalah satu badan NGO yang biasa, yang bertugas untuk, yang bercita-cita untuk bawa dakwah dan tarbiyah. Mereka bercita-cita melalui tarbiyah untuk mengubah rijal-rijal, pemuda-pemuda untuk kembali kepada Islam yang sebenar, dan kemudian untuk menjadi khidmat kepada masyarakat. Mereka lah yang pergi sapu jalan dekat Mesir. Cuba tengok jalan dekat Mesir macam mana. Orang dah pergi Mesir, orang buat sampah macam tu je. Dan mereka lah yang pergi sapu. Yang bila lampu-lampu jalan tak ada, mereka lah yang pergi panjat sendiri. Mereka lah yang buka klinik-klinik percuma. Mereka lah yang buka sekolah percuma. Jadi itu dia Ikhwan. Mereka melalui tarbiyah, dakwah dan juga khidmat masyarakat yang mereka bawa. Tapi kerana gesaan daripada mereka, mereka terpaksa go underground. Dan bila go underground, mula timbul cerita yang kata mereka ni teroris, mereka adalah ibu atau bapa kepada Al-Qaeda dan sebagainya. Sedangkan semua itu adalah fitnah semata-mata. Sebab mereka dulu bergerak secara legal. Jadi apabila berlaku benda tu, selama beberapa tahun tidak ada gerakan yang betul-betul memperjuangkan isu Palestin sampailah tertubuhnya Fatah. Sebelum tu ada gerakan komunisme ataupun gerakan sosialisme. Orang Arab yang mula terpengaruh dengan komunisme dan sosialisme ni, mereka merubuhkan satu dipanggil Popular Front of Liberation of Palestine, PLFP. PFLP. Jadi mereka ni sebuah kumpulan yang sangat kecil. Tapi masa tu tak ada betul-betul pun kumpulan yang menubuhkan, yang memperjuangkan isu Palestin. Sehinggalah beberapa orang Ikhwan, 6 orang bersama Yasir Arafat, mereka menubuhkan Fatah. Fatah ditubuhkan oleh orang Ikhwan. Tapi pada waktu itu bila ditubuhkan, mereka mengambil cita-cita nasionalisme sebagai moto mereka. Ditubuhkan pada tahun 1957. So daripada 1948 hingga 1957 tidak ada gerakan yang mendahului ataupun jadi leader untuk pembebasan Palestin. Sehinggalah Fatah tertubuh. Dan bila Fatah tertubuh, dicuba untuk rekrut ataupun memanggil semua ikhwan-ikhwan daripada bangsa Palestin untuk join mereka. Tetapi seorang bernama Syekh Ahmad Yassin menolak. Dia kata, kamu berjuang atas nama apa? Kami berjuang atas nama nasionalisme. Lalu Syekh Ahmad Yassin berkata, kami tidak akan sekali-kali berada di bawah kamu, melainkan kalau kamu menukar slogan kamu kepada Islam. Lalu tentu berpecahlah dua ikhwan di Palestin. Satu di bawah Syekh Ahmad Yassin, masa itu golongan muda. Syekh Ahmad Yassin masa itu muda lagi. Dan juga beberapa 6 orang ikhwan senior yang merupakan Fatah. Lalu Fatah ni pada awalnya diorang dapat some good advance lah, good footing dalam memperjuangkan isu Palestin ni. Tetapi pada 1965 bila berlaku pada 1965, mereka Fatah ni membuat suicide bombing dalam bas di Sinai. Bas Yahudi lah. Lalu apa yang berlaku adalah Jamal Abdul Nasir pada waktu itu menangkap semua ikhwan. Memang dah tangkap kebanyakan ikhwan, tapi ditangkap lagi semua yang ada, kerana menuduh ikhwan yang buat benda ni, sedangkan Fatah yang buat.
Dan akhirnya Palestin, ingat masa tu Gaza berada di bawah pemerintahan Mesir, mereka semua ditindas. Mereka kata lebih aman kita duduk di bawah Israel daripada duduk di bawah Jamal Abdel Nasser. Dan itulah yang berlaku pada 1967 apabila berlaku perang 6 hari, Yom Kippur War. Perang 6 hari di mana salah satu punca adalah masalah air tadi. Masalah air yang mereka buat empangan sekat Jordan daripada dapat air kan. Jadi Jordan dan Mesir berperang 6 hari je. 6 hari dah mampu kalah. Hamas kena tembak 8 hari kot Gaza. Tak akan kalah pun. Jadi sebenarnya benda ni adalah disebabkan kerana nationalism. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka tak semangat pun untuk berperang dengan Israel. Sebab dia kata ni bukan masalah kami. Itu yang dikatakan oleh Mesir. Jamal Abdel Nasser kata, jikalau aku menjanjikan kamu pembebasan Palestin, maka ketahuilah aku menipu kamu. Dia cakap macam tu kepada orang Palestin. Begitu juga dengan Raja Jordan. Raja Jordan apabila berlaku kejadian Black September 1974. Black September ni adalah dibuat oleh Fatah juga. Fatah ni dia menyerang Israel daripada Jordan. Sebab West Bank kan ada Jordan kan. Marahlah Raja Jordan. Dia kata kau ni buat negara dalam negara. Lalu Fatah diperangi dan dihalau keluar. Sebab tu mereka berpusat di Lebanon lepas tu. Jadi terbuktilah pada waktu tu nationalism telah mengkhianati Palestin. Sebab setiap bangsa lain, bangsa Arab lain hanya memikirkan negara mereka je. Mereka tak ingin pun untuk bebaskan Palestin tu. Melainkan kalau bebaskan Palestin tu dapat jadi negara wilayah dia orang dan orang dapat keuntungan daripadanya. Itulah yang berlaku sehinggalah tertubuhnya Hamas. Hamas berlambat pada 1987. Jadi apa benda Ikhwan buat sama tu? Ikhwan telah berpecah menjadi Fatah dan jadi pada waktu tu Syekh Ahmad Yassin dia buat kerja-kerja masyarakat. Dia start dengan tarbiyah dan dia kata kita bermula di masjid. Kerana pada waktu tu selepas 1967 perang 6 hari Gaza dan West Bank diletakkan dalam Israel. Jadi pada waktu tu Palestin pun tak wujud juga. Hanya wujud satu negara Israel yang besar. Jadi Palestin ni baru je wujud sebenarnya. Kalau sebelum tu dia adalah Mesir dan Jordan, selepas tu dia adalah Israel. Jadi pada 1967 apabila Israel memerintah Gaza dan West Bank, mereka memperkenalkan arak, judi, pelacuran. Dan benda ni disukai oleh orang yang oppress. Sebab orang tu stres. Outlet dia nak gimana? Kerja tak ada. So they turn to alcohol and drugs. Jadi Syekh Ahmad Yassin nampak ini masalahnya kenapa kita lemah. Mereka memulakan tarbiyah di masjid. Jadi pada waktu itu setiap masjid ada halaqah-halaqah dan usrah. Untuk mengembalikan rijal-rijal para syabab ni, pemuda-pemuda ini kembali kepada Islam yang sebenar. Dan mereka pada waktu itu ramai juga dakwah kritik dia. Kau dah buat dakwah-dakwah macam ni, bila kau nak pergi berjihad? Macam dakwah masyarakat je. Masa tu dia kuburkan universiti, dia buat sekolah dan sebagainya. Seperti mana asal Abang Ustaz. Sehinggalah pada tahun 1987 berlakulah intifada pertama. Intifada pertama ni berlaku sebab apabila Gaza dan West Bank berada dalam negara Israel, dibuat jalan-jalan khas untuk Yahudi. Dan jalan-jalan tu merentasi tanah-tanah pertanian orang Palestin. Jadi apabila orang Palestin datang lintas, dia orang langgar je. Sampailah ada sekali itu 6 orang dilanggar oleh van tentera Israel. Maka pada waktu itu dilancarkan semangat jihad di semua masjid. Mereka kalau kata orang yang terlibat pada waktu itu, dia kata pada waktu itu setiap masjid memainkan nasyid-nasyid jihad. Semua rakyat bangkit. Intifada ni dia bukan tentera yang keluar untuk melawan Israel. Rakyat keluar untuk melawan ini menentang Israel. Itu dipanggil intifada. Jadi pada waktu sama juga itu bawakanlah Hamas, Harakah Islamiyah Mukawamah Hamas. Kurang lah, tak ingat nama. Jadi mereka ni pada waktu ni lah mulanya muncul Hamas as parti politik dan Hamas sebagai tentera.
Syekh Ahmad Yassin pernah beberapa kali ditangkap oleh Israel before tu, kerana dia dituduh menyimpan senjata di masjid. Sebab Syekh Ahmad Yassin dah tunggu dah bila masanya kita nak keluar, kita as a party and as a tentera, dan mereka menyimpan senjata di masjid. Tapi Israel tak ada bukti lah waktu tu. Tapi akhirnya memang betul, bila dilancarkan Hamas, mereka mula mengangkat senjata. Jadi muncullah unit dipanggil Izzuddin Al-Qassam. Oh, nampak pakai topeng ni teroris. Jadi apabila mereka keluar, mereka ada pergeseran dengan Fatah. Fatah pada waktu tu sudah hilang punca, kerana mereka sudah gagal dengan eksperimen nasionalisme mereka, dan mereka sudah ditipu oleh Israel beberapa kali. Malah apabila tiba pada zaman Mahmud Abbas, pernah dalam satu perbincangan dengan Israel tak minta apa benda tu. Dia kata, awal-awal lagi, aku ambil benda ni. Itu beberapa tanah wilayah di West Bank diberikan sebegitu saja. Jadi pada waktu tu rakyat memang marahlah kepada Mahmud Abbas sebab dia nampak sebagai pengkhianat kepada perjuangan Palestin. Lalu rakyat mula percaya kepada Hamas lah, dan mula mereka menang lah dalam pilihan raya pada tahun 2006. Itulah kali pertama Hamas menang pilihan raya. Dan ini membuktikan kepada dunia barat yang mengatakan Hamas itu sebagai teroris adalah palsu. Sebab teroris dia tidak akan bertanding pilihan raya. Teroris akan pakai topeng, duduk underground, dia tak muncul ke atas. Nampak tak? Jadi sebenarnya benda ni ada label-label yang diberikan oleh barat. Dia senang-senang je dia label orang teroris, kemudian dia bukukan orang tu, kemudian orang tu tak boleh nak pergi mana-mana. Jadilah teroris dia. Okay. Tapi pada masa yang sama juga ada satu kumpulan lain yang dinama sebagai Jihad Islami. Jihad Islami ni juga pecahan daripada Ikhwan. Sebab pembinaan Ikhwan pada waktu masa tu Syekh Ahmad Yassin masih lagi muda, belajar di universiti. Ada senior-senior dia dalam Ikhwan lah. Mereka dibuang oleh Ikhwan kerana masalah disiplin. Adalah krisis-krisisnya, tak nak cerita kat sini, dua orang cik. Jadi mereka still nak menyumbang kepada Bangsa Palestin. Jadi mereka merupakan Jihad Islami. Jadi Jihad Islami ni almost similar lah dengan Hamas. Jadi sekarang ni di Palestin hanya 3 ni je yang disebut sebagai pejuang-pejuang pembebasan Palestin, dan semuanya dimulai oleh Ikhwan. Bukan nak bangga Ikhwan, tapi Ikhwan membawa manhaj yang kita bincang awal tadi, di mana setiap pemuda bersemangat jihad itu pada zaman Nabi, dan semangat jihad itu dikembalikan pada zaman Nuruddin Zani kan? Okay, jadi Okey, jadi kesimpulannya, apa yang kita bincang ini, asal itu sangat penting bagi umat Islam. Dan umat Islam telah lupa akan perkara ini. Pada zaman Nabi orang tahu, tapi pada zaman Nuruddin perlu diterbitkan satu kitab, Kitab Fadail Aqsa, untuk mengingatkan kembali. Jadi pada zaman ini benda yang sama perlu dibuat. Inilah dia yang kita buat ni, untuk mengingatkan kembali kepada semua orang. Asal ni penting untuk orang yang beriman kepada Allah. Pernah saya bersembang dengan seorang syekh pada dekat Gaza tu. Dia jemput kami datang makan rumah dia, breakfast. Dia keturunan dia semua Jihad Islami. Anak dia seorang syahid, nama dia Khalid. Anak dia Salim, cucu dia nama Khalid. Jadi orang Arab ni sukanya tu, dia ulang-ulang nama bapak dia, bagi pada nama dia. Jadi Syekh Khalid ni, dia cerita anak dia tu syahid pada 25 Ramadan. Sebab ayat anak dia pernah berdoa pada Allah. Dia kata, Allah, aku ingin syahid pada Lailatul Qadar. Dan dia syahid pada 25 Ramadan. Masa dia syahid tu, dia ada anak solat. Anak dia tak lahir, wife dia mengandung lah. Bila wife dia mengandung 4 bulan tu, lepas tu tak ada siapa nak jaga wife dia dengan anak dia tu lah. Jadi syekh ni kahwinkan menantu dia tu dengan adik kepada si syahid tadi tu, supaya ada orang jaga. Jadi bila kami sembang masa breakfast tu, tanya, macam mana didik anak untuk semua jihad? Sebab dia kata anak dia semua Jihad Islami. Jadi macam mana didik anak untuk jihad? Dia kata, pertama kami didik agar anak-anak kami mencintai Allah, dan keduanya kami didik agar mereka mencintai Al-Aqsa, kerana mencintai Al-Aqsa itu tanda cinta Allah.
Terkejut kami. Tanda cinta Aqsa itu, cinta Aqsa itu adalah tanda cinta kepada Allah. Itu cara dia didik anak dia. Dan bila kat sana, kami berjalan bersama guru kami, ada official punya tour dan sebagainya. Tapi pada masa sama, tanda petang tu anak sendiri keluar dan pergi bersembang dengan orang-orang lokal lah. Dan bila sembang kat situ, tempat kami duduk tu, tak ada sangat pun orang Hamas di situ. Banyak-banyak orang Fatah dengan Jihad Islami. Sebab mungkin kawasan kami duduk tu kawasan pantai. Di kawasan pantai ni banyak orang-orang elit duduk situ. Ni banyak orang Fatah. Dia bila tanya anta Hamas, betul lah, ana Jihad Islami, ana Fatah. Kan? Lepas tu sembang-sembang tanya nama anak. Lepas tu dia tanya nama anak, dia kata nama anaknya Ahmad Yasin. Orang kata, oh anta Hamas. Dia kata, nama. Tapi anda cakap lah, kata, ana uhibbu Fatah, ana uhibbu cik, boleh cakap Arab jadi bukan. Ana uhibbu Jihad Islami. Betul dia pun kata, dia kata Jihad Islami, Fatah, Hamas, wahid. Dia kata, apa ni? Kullu syabab fi Gaza, fi Palestin, mujahidin. Kata semua syabab di Gaza, di Palestin adalah mujahidin. Tak kira lah nama apa pun. Kan, jadi, ya mungkin saya lebih attached dengan Hamas. Tapi, bila kita sampai kat sana, buka mata, sebenarnya semua kat situ adalah mujahidin. Tak kira nama apa pun. Dan semua ingin menyumbang. Dan malah bila saya duduk kat hotel, saya sembang dengan waiter, dia kata, anda tanya dia, anta tadrib Israel? Nah, betul cerita lah. Cerita dia pergi malam, jaga malam, lepas tu angkat senjata. Dia tanya dia apa? Jihad Islam. So, kau buat lah. Jadi, apa kesimpulan yang anda dapat kat sana adalah semua orang ingin menyumbang kepada pembebasan Palestin di sana. Tapi tak semua orang boleh masuk Fatah, boleh masuk Hamas. Antara kasar kerana sangat, diorang ni tentera elit lah sebenarnya kau. Sebabnya, kena hafal Quran. Kena selama 6 bulan sembahyang subuh di masjid. Akan dipantau. Bukan 6 bulan saja, maksudnya kena buat selalu lah. Tapi yang akan dikira 6 bulan tu, tengok. Kalau tinggal satu tak boleh masuk. Kena melalui usrah selama berapa tahun. Jadi kalau ilim macam tu, siapa nak join? Bukan semua boleh join lah kan. Jadi yang isap rokok pun, Hamas tak boleh timbul dengan isap rokok dalam usrah. Usrah ni bukan masuk kasar lagi. Baru usrah Hamas. Isap rokok pun tak boleh. Jadi orang yang isap rokok nak jihad juga, dia masuk jihad Islami. Dia masuk Fatah. Tapi semuanya menyumbang kepada pembebasan Palestin. Jadi itu yang bawa kepada tajuk ketiga ni adalah semuanya berasal daripada fikrah yang Ikhwan bawa. Bukan nak bangga pada Ikhwan, tapi fikrah asal. Fikrah asal iaitu semua kita ni perlu berusaha sedaya upaya untuk berjuang pada pembebasan Palestin. Tak kira kita nama apa pun, tak kira kumpulan apa pun. Dan atas nama Islam lah, sebab nasionalisme telah gagal. Contoh nasionalisme gagal apabila Datuk Seri Najib pergi ke Gaza. Mahmud Abbas mengamuk lah, bagi political mileage kepada Hamas. Sedangkan sepatutnya dia sebagai orang Palestin rasa bangga kan, orang tolong dia tak. Tapi asabiah parti tu lebih kuat. Dan kedua yang saya nak bawa kesimpulan ini adalah kita nak bebaskan Palestin, dia tidak mesti berkait dengan Syam dan Mesir. Sebab situ adalah bumi barakah. Jadi dia perlu sekali. Itu pun nak beritahu. Apabila wujudnya Israel, apabila wujudnya Sykes-Picot Agreement tu kan, diwujudkan negara-negara tertentu tu sebagai apa? Sebagai buffer zone kepada Israel. Contoh macam Syria kan. Syria kata kami berperang, kami menjaga Palestin. Golan Heights tu dapat pada tahun 1967, dia tak pernah menembak sekali kepada Israel. Begitu juga dengan Jordan. Jadi mereka tu semua adalah buffer kepada Israel. Jadi mereka tu perlu dineutraliskan agar semua tu kembali pada Islam sama-sama sekali dengan Baitul Maqdis. Dan dia kena start dengan dakwah dan tarbiyah. Dia kena start untuk pemuda kembali pada Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kat situ dia berbincang pula tentang masalah dunia. Walaupun kita kata lambat lagi nak dapat khalifah, lambat lagi nak bebaskan Palestin, tapi semua tu kita dah bincang awal lagi. Seperti mana surah Ar-Rum turun pada tahun 4 kenabian kan, hijrah pada tahun 12 kan, 13. Dan kita berpegang kepada yang apa yang Umar pegang dan apa Salahuddin pegang. Musuh kita adalah kezaliman dan bukan bangsa Yahudi. Kita tidak pernah antisemitik.
Sebabnya orang Arab tu saya baik juga. Kita tak pernah anti kepada orang Arab pun. Jadi kita tak pernah anti kepada bangsa. Kita anti kepada kezaliman. Jadi katalah kita berjaya buka balik Palestin. Adakah kita nak bunuh semua Yahudi ada kat situ? Tak. Walaupun Hamas dalam dia punya charter perubahan itu, dia mengata tidak akan sekali-kali menerima negara Israel, tapi tidak bermaksud orang Yahudi tidak boleh duduk di situ. Mereka tidak menerima negara Israel kerana negara Israel itu ditubuhkan secara haram, secara tipu. Kan? Tapi kalau mereka datang dan beli tanah, nak buat rumah, tak ada masalah. Tapi mereka merampas tanah rakyat dan semua rumah-rumah rakyat Palestin itu dihapus, dirobohkan untuk bina penempatan mereka. Jadi semua itu perlu dikembalikan kepada tuannya. Jadi kita menentang kezaliman, bukan menentang bangsa Yahudi. Dan untuk menentang kezaliman, dia perlu kepada semangat. Dia jiwa tu lah. Jadi wallahu a'lam bishawab, saya tambah